uh, kita sambung lagi perbincangan kita dalam bab satu, konsep tamadun Islam. Baik, uh, kita lihat pula perbincangan berkaitan dengan persamaan nilai antara tamadun. Perbincangan dalam bab ini merujuk kepada nilai yang dikongsi bersama antara tamadun, yang mana nilai-nilai ini wujud pada setiap tamadun, yang merangkumi beberapa perkara, antaranya kepercayaan ataupun agama, yang kedua keilmuan, yang ketiga akhlak, yang keempat ekonomi, yang kelima kepimpinan, yang keenam alam sekitar, kemudian yang ketujuh kekeluargaan, dan yang kelapan kesihatan. Baik, kita lihat nilai yang pertama, iaitu nilai kepercayaan. Mana-mana tamadun di dunia ini sebenarnya dibina di atas asas agama yang tertentu. Kalau boleh diberikan contoh di sini, tamadun Jepun, ia banyak dipengaruhi oleh Shintoism dan juga Confucianism. Kedua-dua ni adalah agama yang mempengaruhi tamadun Jepun. Manakala tamadun Islam sudah semestinya nilai kepercayaan merujuk kepada agama Islam. Baik. Seterusnya adalah nilai keilmuan. Semua tamadun dibina berasaskan pencapaian dalam bidang keilmuan, kerana dengan ilmu pengetahuanlah yang menyumbang kepada perkembangan sesuatu tamadun. Sebenarnya kita boleh ambil beberapa contoh lah, antaranya dalam tamadun Cina umpamanya, Confucianism menyatakan pendidikan bertujuan membentuk cendekiawan dan orang budiman. Peranan Junzi, yakni orang budiman, adalah memperbaiki diri, mempelajari ilmu dan mentadbir manusia. Inilah merupakan antara perkara yang sangat penting sebenarnya dalam pembinaan sesuatu tamadun, kerana dengan ilmu pengetahuan manusia akan dapat berusaha untuk nak memperbaiki kehidupan mereka dan menghasilkan sesuatu ciptaan yang boleh memberi manfaat kepada manusia, yang mana akhirnya menyebabkan boleh terbinanya sesuatu tamadun. Baik. Seterusnya adalah nilai akhlak ataupun moral. Kita dah lihat di awal bab tentang tamadun yang dilihat daripada dua sudut, iaitu pertama dari segi fizikal, yakni pembangunan yang berteraskan teknologi, infrastruktur, bangunan dan sebagainya. Manakala dari satu sudut tamadun lagi merujuk kepada perkara yang berkaitan dengan rohani, berkaitan dengan cara fikir. Jadi serta nilai dan juga adab tata susila yang dimiliki oleh individu yang berada dalam sesebuah tamadun. Sebab itu kita dapati dalam mana-mana tamadun, hakikatnya mereka akan mempunyai nilai akhlak ini ataupun nilai moral ini. Tamadun Islam sudah semestinya baginda sallallahu alaihi wasallam, antara sebab utama juga Nabi SAW diutuskan adalah untuk nak menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh teladan kepada umat manusia, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan akhlak. Tamadun Cina pula, Confucius mengatakan moral manusia membantu pemerintah yang baik, dan sifat baik merupakan harta yang paling penting dimiliki oleh setiap pegawai. Ini dalam tamadun Cina. Tamadun Barat juga menekalkan moral, sehingga pemimpin boleh dipaksa mengundurkan diri akibat skandal. So ini menunjukkan bahawasanya
Mana-mana tamadun mereka sangat menitik beratkan soal nilai ataupun akhlak ini. Baik. Seterusnya adalah nilai ekonomi. Kita tahu bahawasanya perkembangan sesebuah tamadun itu juga sangat berkait rapat dengan kekuatan ekonominya, kan? Dengan adanya kekuatan ekonomi, kemudahan infrastruktur, pendidikan, kesihatan, ketenteraan akan dapat diuruskan dengan lebih baik. Namun sebaliknya, kalau ekonomi lemah, maka elemen-elemen yang saya nyatakan tadi juga akan terkesan. Baik. Tamadun Islam menekankan pembangunan ekonomi dan kebendaan berasaskan panduan akidah, syariah dan juga akhlak Islam. Sebab kita ada elemen yang melibatkan halal dan haram serta syubhah. Mungkin tidak dalam tamadun yang lain yang mana mungkin dalam agama mereka tidak ada unsur ataupun nilai yang disebut sebagai halal, haram dan juga syubhah. Namun tidak dalam agama Islam. Sebab itu mana-mana bentuk urus niaga mestilah berdasarkan kepada garis panduan yang ditetapkan oleh syarak. Umpamanya dalam urus niaga pinjaman dalam Islam tidak boleh ada unsur riba, kan? Kerana riba adalah haram dalam agama Islam. Begitulah juga kena tidak boleh ada perkara-perkara yang disifatkan sebagai gharar, penipuan, dan juga benda-benda yang ada unsur jahalah, ketidakjelasan dalam sesuatu bentuk urus niaga. Baik. Tamadun Eropah zaman pertengahan juga sangat dipengaruhi oleh ajaran Kristian. Unsur rasuah, riba dan penipuan amat dilarang dalam ajaran Kristian. Kerana ini semua akan boleh merosakkan ekonomi sesebuah negara. Baik. Seterusnya adalah nilai kepimpinan. Jadi mana-mana tamadun pun mereka akan ada kepimpinan mereka yang tersendiri. Tamadun Cina umpamanya menyatakan apabila peribadi raja sempurna, maka seluruh di bawah langit tunduk kepadanya. Oleh yang demikian, dapatlah dia memikul mandat yang dianugerahkan kepadanya. Ini nak menunjukkan betapa besarnya kedudukan kepimpinan dalam sesebuah tamadun. Manakala dalam tamadun Islam, kepimpinan merupakan satu amanah. Ia bukan ghanimah, yakni harta rampasan. Maknanya dalam Islam kita anggap bahawasanya amanah kepimpinan adalah amanah yang bakal dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu adalah penjaga dan setiap daripada kamu akan dipersoalkan tentang perkara yang dia jaga. Maknanya orang yang diberikan amanah untuk nak menjaga sesuatu, maka mereka ini dimaksudkan dalam hadis ini sebagai ra'in. Jadi sudah semestinya ia merujuk kepada kepimpinan yang telah diberikan amanah. Jadi dalam Islam, kepimpinan bukanlah sesuatu tempat untuk kita nak meraih kekayaan, posisi untuk kita nak meraih kekayaan peribadi, ataupun kita anggap dia sebagai harta rampasan untuk nak mengumpul kekayaan. Sebaliknya, jika tak diuruskan dengan baik, kita bukan setakat akan menyesal di dunia, bahkan kita juga akan menyesal di hari akhirat. Sebab itu dalam Islam kita katakan ia adalah satu amanah, satu taklif, yakni bebanan, bukannya tasyrif, yakni kemuliaan. Ramai yang menganggap bahawasanya kepimpinan ini merupakan satu kemuliaan bagi mereka. Kedudukan itu menyebabkan mereka dipuja, dihormati dalam masyarakat dan sebagainya. Sedangkan mereka lupa bahawasanya ia datang dengan beban dan juga amanah yang bakal dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nilai yang seterusnya adalah nilai alam sekitar.
Pemeliharaan alam sekitar adalah satu prinsip yang diterima dalam semua tamadun. Ini kerana kita sebenarnya saling memerlukan antara satu sama lain. Jika kita tidak menjaga alam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, nescaya kita akan menerima akibatnya nanti. Sebab itu dalam tamadun Islam, agama Islam mengajar manusia ini perlu mempunyai hubungan yang baik dengan alam sekitar kerana kita telah diberikan tanggungjawab sebagai khalifah yang mana bertanggungjawab untuk nak menjaga dan juga memakmurkan alam ini. Manakala dalam tamadun Jepun, agama Shinto menekankan kesucian alam, bahkan mempunyai sifat ketuhanan yang perlu disembah. Sampai ke tahap itu, mereka menjaga alam sekitar dan sehingga ke hari ini kita boleh melihat bagaimana masyarakat Jepun bukan setakat di zaman dahulu sehingga zaman sekarang ini mereka sangat menitik beratkan soal penjagaan alam sekitar, kebersihan dan sebagainya. Baik. Seterusnya adalah nilai kekeluargaan. Institusi keluarga ni sangat penting sebenarnya untuk perkembangan sesebuah tamadun. Kerana nak berkembangnya sesuatu tamadun tu dia bermula dengan beberapa individu yang mana mereka berinteraksi mewujudkan hubungan sosial antara mereka, berlakunya perkahwinan, kemudian wujudnya keluarga, adanya anak. Tapi di situ masyarakat ini berkembang dalam sesebuah tamadun. Baik, dalam tamadun Islam, kekeluargaan adalah berasaskan pelaksanaan hak dan tanggungjawab setiap pihak dalam lingkungan kasih sayang dan hormat menghormati. Sebab itu dalam Islam, apabila akad perkahwinan itu dilaksanakan, hakikatnya ia merupakan satu bentuk perjanjian antara dua manusia untuk saling melaksanakan hak dan tanggungjawab masing-masing di atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu saling berkasih sayang, saling hormat menghormati, saling melaksanakan hak dan juga tanggungjawab masing-masing. Jadi bila suami ada tanggungjawab yang perlu dilaksanakan, isteri ada tanggungjawab yang dilaksanakan. Jika mereka dah memiliki anak, maka anak juga sebahagian daripada tanggungjawab tersebut. Baik. Seterusnya dalam tamadun Cina, Confucianism mengajarkan kepentingan kesetiaan dan pertalian erat kekeluargaan. Konsep ini menyebabkan masyarakat Cina mengadakan upacara mengingati roh nenek moyang. Sebab itu kita lihat masyarakat Cina apabila mereka selesai majlis pernikahan mereka, kebiasaannya akan ada upacara untuk menghormati roh nenek moyang mereka kerana bagi mereka nilai kekeluargaan sesama mereka mestilah dijaga dan dipelihara. Baik. Seterusnya adalah nilai kesihatan. Ini juga antara perkara yang sangat dititik beratkan dalam mana-mana tamadun. Dalam tamadun Islam, baginda sallallahu alaihi wasallam memberi perhatian terhadap penjagaan makanan, pengurusan pertikaran, tidur, kebersihan diri. Kalau kebersihan diri ini simple kita boleh buat contoh. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salah." Jika tidak menjadi keberatan kepada umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka supaya bersiwak, yakni memberus gigi setiap kali nak salat. Jadi berdasarkan saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, setiap hari kita akan salat 5 waktu, maknanya 5 kali kita dituntut untuk nak memberus gigi, untuk nak memastikan kebersihan diri. Baik. Tamadun Cina, bidang perubatan berkembang hasil pemerhatian terhadap alam semula jadi, kosmos serta tubuh manusia seperti teori yin dan yang dan sebagainya. Tamadun India juga mempunyai kaedah perubatan yang tersendiri, antaranya Ayurveda. Jadi setiap tamadun mempunyai nilai penjagaan kesihatan yang tersendiri.